Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya Muhammad Iqmal Hafizi bin Jamal Rozi. Video ini membincangkan pandangan pelajar bagi interaksi sosial kalangan masyarakat pelbagai kaum dari segi sosial media. Ini kerana pada tahun kebelakangan ini kita telah melihat interaksi yang agresif dari satu etnik ke etnik yang lain dan ia dirakam melalui social media. Apa yang ingin kami ketahui adalah bagaimanakah pelajar menyoalkan topik begini dan bagaimanakah mereka menjawab soalan berikut. Dalam video ini mengandungi 15 pelajar yang akan memberikan pandangan mereka dan 3 akan memberikan soalan yang berlainan tetapi berdasarkan topik tersebut. Ini kerana untuk menonjolkan pelbagai idea atau pandangan pelajar yang berbeza dan inilah respon mereka. Nama saya Muhammad Amir Haziq bin Muhammad Izri, S61051. Saya ingin bertanyakan soalan, bagaimanakah cara untuk kita menangani masalah perkawanan dalam kalangan masyarakat? Bagi saya, ibu bapa yang memainkan peranan yang penting. Sekolah kebangsaan patutnya menjadi sekolah pilihan untuk para ibu bapa menghantar anak-anak mereka. Mereka dapat berkawan dengan pelbagai kaum dan mengenali budaya masing-masing. Misalnya bila bulan puasa bagi umat Islam, anak-anak yang bukan beragama Islam selalunya mengelakkan diri daripada makan makanan di hadapan rakan Melayu yang berpuasa. Jadi dari kecil lagi dah ditanamkan sikap bertoleransi dan saling menghormati dalam diri mereka. Pada pendapat saya, cara untuk menangani perkara ini adalah dengan didikan dan pendidikan yang diberikan sejak kecil. Ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam perkara ini. Oleh itu, ibu bapa perlu memberi dorongan kepada anak-anak untuk bergaul sama masyarakat tanpa mengira kaum atau berbangsa. Terima kasih atas persoalan yang diberikan sebentar tadi. Bagi saya, semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Kita perlu sedar, kita hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum. Perbezaan itu merupakan keistimewaan dan keunikan kita sebagai rakyat Malaysia. Maka kita perlu meraih persamaan dan menghargai perbezaan agar kita mampu melahirkan masyarakat yang hidup dalam keadaan harmoni. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya rasa untuk menangani masalah ini, setiap masyarakat perlu saling menghormati kepelbagaian yang ada dalam setiap kaum di negara ini. Tapi untuk melakukan hal ini, pertama sekali masyarakat perlu mengambil tahu dan mempunyai ilmu tentang kepelbagaian adat serta pantang larang setiap kaum supaya setiap masyarakat boleh bertoleransi antara satu sama lain dan tidak melakukan perkara yang menyentuh sensitiviti kaum lain sehingga mengakibatkan perselisihan di antara kaum. Untuk menangani isu perkauman, pihak pendidik juga perlu memainkan peranan dengan berbincang mengenai perkauman dengan pelajar. Kebanyakan pendidik biasanya tidak merasa selesa untuk bercakap mengenai bangsa. Untuk membuka perbualan dengan orang muda, gunakan cerita dari sejarah dan sastra sebagai titik permulaan dan minta pelajar untuk mengambil perspektif watak tentang siapa mereka baca. Membaca karya sastra dan bermain peranan meningkatkan empati dan kemahiran kognitif sosial yang lain. Apakah pandangan anda terhadap individu yang menggunakan akaun palsu ataupun akaun tanpa wajah hanya untuk mengkritik dan memberi tomahan kepada sesuatu kaum? Pada pandangan saya, tidak patut individu tersebut mencipta akaun palsu untuk tujuan tersebut kerana ia dianggap sebagai satu kesalahan jenayah hate crime. Individu tersebut boleh dianggap mempunyai xenofobia, iaitu takut kepada sesuatu yang asing ataupun janggal. Dalam konteks ini, kaum selain daripada kaum sendiri. Dan walaupun ia tidak dikategorikan sebagai masalah kesihatan mental, prejudis dan rasisme yang lebih ekstrim dianggap sebagai masalah kesihatan mental oleh ahli psikologi. Nama saya adalah Ong Nurul, nama match adalah S58719. Untuk soalan ini, pandangan saya terhadap soalan ini adalah ia merupakan seorang yang tidak kisah terhadap keamanan yang telah dibina dengan usaha setiap orang dan setiap kaum selama masa ini. Yang kedua, ia merupakan seorang yang ingin menarik perhatian orang lain ataupun masyarakat. Dan yang terakhirnya, ia merupakan seorang penghasut yang ingin memburukkan hubungan baik antara kaum di antara Malaysia.
Pada pendapat saya, pihak ataupun seseorang yang menggunakan akaun palsu ataupun profil tanpa gambar merupakan seorang yang bersikap narsistik ataupun penakut. Bermaksud mereka menginginkan perhatian daripada orang sekeliling. Jadi dengan itu, mereka akan melontarkan komen-komen yang negatif seperti komen perkauman yang boleh menaikkan amarah orang sekeliling dan boleh mencetuskan pergaduhan. Orang yang bersikap narsistik ini tidak akan mengganggu kesalahan mereka, malah akan memutarbelik cerita untuk menutup kesalahan mereka. Pada pendapat saya, individu yang membuat akaun palsu merupakan batu api dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana perbuatan mereka mencetuskan permusuhan melalui hasutan. Kebiasaannya, pemilik akaun palsu suka menyentuh isu-isu sensitif semata-mata untuk memulakan perbalahan dan melihat bercetusnya pergaduhan. Saya mereka yang menggunakan akaun palsu untuk mengkritik ini adalah kerana wujudnya sifat iri hati dan dengki terhadap seseorang individu tersebut. Golongan sebagian mengambil kesempatan atas teknologi yang kian semakin maju bagi menggalakkan keretakan hubungan sesama kaum. Apabila seseorang memulakan tomahan, pasti mereka yang sependapat dan mempunyai mentaliti yang sama akan turut serta dalam mengkritik sesuatu bangsa tersebut. Seterusnya akan mencetuskan isu perkauman yang sangat serius di negara kita. Saya Nur Sakinah Zulkifli, S58864. Saya mempunyai soalan, bagaimana perayaan atau sambutan untuk setiap kaum dapat menguatkan semangat perkauman di Malaysia? Pada pendapat saya, untuk menguatkan semangat perkauman di Malaysia semasa musim perayaan adalah dengan keunikan pakaian yang dipakai setiap kaum boleh dipakai oleh kaum yang lain tanpa mengira bangsa dan agama. Seperti yang kita tahu bahawa banyak aktiviti peragaan fashion pakaian setiap kaum secara online dapat menarik minat kaum lain untuk merasai pakaian kaum tersebut tanpa rasa malu, bahkan mereka berasa bangga dapat memakai pakaian setiap kaum di Malaysia. Dalam setiap perayaan, tradisi mengadakan rumah terbuka telah memberi peluang kepada pelbagai kaum untuk kunjung mengunjungi antara satu sama lain bagi memeriahkan perayaan tersebut. Melalui tradisi rumah terbuka ini, kita dapat mengenali budaya kaum lain seperti makanan tradisional dan adab-adab kepercayaan mereka. Apabila kita mengetahui kebudayaan sesuatu kaum, pastinya rasa hormat menghormati antara satu sama lain akan timbul dalam diri dan mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, bagi pendapat saya, mengapa perayaan setiap kaum dapat memupuk semangat perkauman di Malaysia? Hal ini kerana dengan wujudnya sambutan perayaan yang tidak melibatkan masyarakat berbilang kaum. Sebagai contoh, perayaan Aidilfitri hanya melibatkan masyarakat Islam, manakala perayaan Deepavali hanya melibatkan masyarakat India. Justru itu, tidak berlakunya interaksi antara kaum yang dapat memupuk sikap kasih sayang di antara masyarakat dan bangsa yang lain. Seperti yang kita ketahui, negara kita adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum yang mempunyai pelbagai perayaan yang tersendiri. Melalui sambutan ataupun perayaan ini, semua kaum di Malaysia dapat mempelajari tentang tradisi setiap kaum. Contoh sambutan seperti rumah terbuka ketika Hari Raya Aidilfitri dilihat dapat mengeratkan ikatan silaturahim antara jiran setempat yang mempunyai pelbagai kaum. Di Malaysia juga kita dapat lihat di mana semua kaum amat menghormati adat perayaan kaum masing-masing. Contohnya, rakyat Malaysia sering mengenakan pakaian tradisi kaum masing-masing. Semua contoh ini dapat menggambarkan bahawa perayaan ataupun sambutan dapat menguatkan lagi perpaduan perkauman di negara ini. Perayaan-perayaan yang diamalkan di negara ini seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri dapat mengeratkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini dapat dilihat dengan cara ziarah menziarahi ke rumah walaupun kita berlainan kaum, dan menyebabkan rakyat Malaysia dapat membina perasaan hormat menghormati dan dalam masa yang sama dapat mendalami pemahaman mengenai sesuatu perayaan tersebut. Rakyat Malaysia perlulah memberi komitmen serta berdedikasi dalam menguatkan hubungan antara etnik untuk memastikan perpaduan dan keharmonian antara satu sama lain. Ini penting bagi memastikan negara Malaysia mampu mengekalkan kesejahteraan negara dari segi politik dan ekonomi. Kegagalan berbuat sedemikian akan menggugat kestabilan dan kemajuan negara. Usaha pemimpin negara yang terdahulu untuk menyatukan perpaduan rakyat juga akan dibazirkan. Maka rakyat Malaysia diseru untuk bekerjasama menguatkan hubungan harmoni antara satu sama lain. Penggunaan sosial media era ini banyak memberi kepada isu perkauman. Justru setiap individu perlulah menggunakannya dengan penuh bertanggungjawab.